Kanser adenokarsinoma, paru-paru, kanser paru-paru yang paling lazim ini, kedatangannya bukanlah tanpa sebarang bunyi maupun secara tiba-tiba. Ramai orang menyangka bahwa kanser datang secara tiba-tiba, tetapi sebenarnya adalah sebaliknya. Tubuh kita sebenarnya adalah sebuah sistem penggera yang sangat canggih. Terutamanya selepas kita tidur, apabila badan memasuki keadaan rehat, beberapa lesi awal pada paru-paru akan menghantar isyarat kecemasan kepada kita melalui 3 jenis ketidakselesaan yang sangat istimewa. Anda mungkin berasa heran, bukankah badan sedang berehat semasa tidur? Bagaimana ia boleh dikaitkan dengan kanser? Inilah liciknya kanser adenokarsinoma paru-paru. Apabila badan kita memasuki keadaan dorman dan sistem pertahanan menjadi agak longgar, aktiviti awal sel-sel kanser ini sebaliknya akan lebih mudah mencetuskan beberapa reaksi luar biasa pada badan. Dalam video hari ini di saluran kesehatan warga emas, saya akan menghuraikan secara terperinci ketiga-tiga jenis penggerak merah yang berlaku pada waktu malam ini dan mengajar Anda cara untuk mengenal pastinya. Pengetahuan penting yang boleh menyelamatkan nyawa ini, saya mohon Anda semua untuk mendengarnya dengan sabar karena memahami pengetahuan ini sama seperti menyediakan satu polisi insurans untuk kesehatan Anda sendiri. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika Anda mengambil berat tentang kesehatan diri dan keluarga Anda, sila klik butang langgan di bawah dan aktifkan pemberitahuan supaya Anda tidak terlepas pengetahuan kesehatan yang lebih praktikal pada masa akan datang. Di sini, kami hanya berkongsi kebenaran kesehatan yang jarang diberitahu secara jujur oleh media arus perdana. Jika Anda menyukai kandungan yang kami kongsikan, sila type 1 di ruangan komen. Ini adalah sokongan yang paling mesra untuk kami terus berkarya. Kami juga mengalu-alukan Anda semua untuk berkongsi pandangan dan pengalaman Anda di ruangan komen di bawah. Sebelum kita mendalami gejala-gejala spesifik, mari kita fahami secara ringkas satu persoalan. Mengapa isyarat-isyarat ini muncul semasa tidur? Terdapat 2 sebab utama. Pertama, pada waktu siang, perhatian kita terganggu oleh kerja, urusan rumah, dan pelbagai aktiviti sosial. Beberapa ketidakselesaan ringan pada badan, seperti sedikit rasa sesak dada atau batuk kering, sangat mudah untuk kita abaikan. Tetapi pada waktu malam, apabila suasana menjadi sunyi dan kita berbaring di atas katil, persekitaran menjadi tenang dan kita menjadi sangat sensitif terhadap perasaan dalaman badan kita. Sedikit rasa sakit atau tidak selesa akan dirasakan dengan lebih ketara. Kedua, mekanisme operasi badan kita berbeza antara siang dan malam. Pada waktu malam, terutamanya selepas memasuki fase tidur lena, pelbagai fungsi badan kita seperti kadar denyutan jantung, pernafasan, dan metabolisme akan menjadi perlahan. Pada masa yang sama, sistem dalam badan kita yang dipanggil sistem saraf parasimpatetik akan menjadi lebih aktif. Ia akan mempengaruhi pengecutan bronkus dan rembesan kelenjar. Perubahan fisiologi ini boleh menyebabkan gejala yang dicetuskan oleh lesi awal paru-paru menjadi lebih jelas pada waktu malam. Oleh itu, waktu tidur sebenarnya adalah masa keemasan bagi kita untuk mendengar suara badan dan menangkap isyarat penyakit. Seterusnya adalah intipati kandungan kita hari ini. Jika badan Anda berulang kali mengalami 3 keadaan berikut semasa tidur, walaupun hanya satu daripadanya, dan ia berterusan untuk satu tempo tanpa bertambah baik, sila ketepikan semua sikap sambil lewa dan segeralah ke hospital untuk mendapatkan pemeriksaan profesional. 3 keadaan yang perlu diwaspadai semasa tidur. Keadaan pertama, rasa, sesak, dan sakit di dada seperti ada batu menekan di jantung. Sesak dada dan sakit dada adalah gejala yang sangat biasa dalam kehidupan. Marah boleh menyebabkan sesak dada, berlari hingga penat boleh menyebabkan sakit dada. Tetapi, rasa tidak selesa di dada pada waktu malam yang disebabkan oleh kanser adenokarsinoma paru-paru adalah sangat istimewa. Ia tidak seperti sakit yang mencengkam dan teruk seperti penyakit jantung dan juga bukan seperti sakit yang tajam dan menusuk. Ramai pesakit peringkat awal menggambarkan perasaan ini lebih seperti ada sesuatu yang menekan di atas dada. Ia adalah satu perasaan tekanan yang berat dan menyesakkan membuatkan Anda rasa sukar bernafas, seolah-olah keseluruhan pergerakan pernafasan Anda dihalang oleh sesuatu. Rasa sesak dan sakit ini amat mudah berlaku pada waktu awal pagi. Mengapa begitu?
Ini karena walaupun lesi kanser adenokarsinoma paru-paru peringkat awal masih sangat kecil, ia seperti satu benda asing yang telah berakar di dalam paru-paru Anda. Apabila ia menceroboh pleura selaput nipis yang membalut permukaan paru-paru atau saraf di sekelilingnya, ia akan menghasilkan isyarat kesakitan. Pada waktu malam, kita berbaring rata untuk tempo yang lama. Peredaran darah dan aliran balik limfa di paru-paru akan mengalami perubahan yang mungkin akan meningkatkan rangsangan pada tisu di sekeliling lesi. Seterusnya, mencetuskan atau memburukan lagi rasa sesak dan sakit ini. Jadi bagaimana untuk membezakannya? Satu ciri yang sangat penting ialah rasa sesak di dada ini bersifat berulang dan tersembunyi. Ia mungkin tidak berterusan sepanjang malam, mungkin hanya sakit selama beberapa menit atau bahkan beberapa puluh saat. Apabila Anda mengubah posisi atau duduk, ia mungkin akan lega. Disebabkan inilah, ramai orang akan salah anggap ia sebagai posisi tidur yang salah atau terlalu penat baru-baru ini dan berpikir ia akan baik-baik saja selepas tidur, lantas mengabaikan amaran tersebut. Tetapi beberapa hari kemudian, perasaan yang sama akan kembali lagi. Data kajian menunjukkan bahwa lebih daripada 7% pesakit kanser adenokarsinoma paru-paru peringkat awal pernah mengalami pengalaman sesak atau sakit di dada pada waktu malam sebelum didiagnosis. Oleh itu, sila ingat, sebarang ketidakselesan di dada pada waktu malam yang berulang tanpa sebab, tidak kira betapa ringan atau singkatnya, adalah losyeng amaran yang dibunyikan oleh badan. Ia sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Keadaan kedua, batuk kering yang degil, tekak terasa, seperti ditabur lada. Batuk adalah masalah kecil yang paling biasa kita alami. Apabila cuaca menjadi sejuk atau demam selesma, kita semua akan batuk. Tetapi, batuk akibat kanser adenokarsinoma paru-paru sangat berbeza daripada batuk selesema biasa. Batuk yang paling tipikal pada peringkat awal kanser adenokarsinoma paru-paru adalah batuk kering yang merengsa. Ia mempunyai 3 ciri. Ciri pertama ialah tekak terasa gatal. Rasanya seperti ada bulu yang menggeletek di dalam tekak atau seperti ditabur lada, kering dan gatal. Anda sentiasa mahu membersihkan rasa tidak selesa ini dengan batuk, tetapi tidak dapat mengeluarkan kahak atau hanya ada sedikit kahak likat berwarna putih. Ciri kedua ialah ia degil. Batuk jenis ini berlarutan untuk masa yang sangat lama, mungkin berterusan selama beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan. Sirap batuk atau lozeng yang Anda beli di farmasi pada dasarnya tidak berkesan. Ciri ketiga ialah ia menjadi lebih teruk pada waktu malam. Pada waktu siang, mungkin hanya batuk sekali-sekala. Tetapi sebaik sahaja Anda berbaring untuk tidur pada waktu malam, gejala batuk akan menjadi lebih jelas dan kerap. Mengapa begitu? Kebanyakan sel kanser adenokarsinoma paru-paru berasal dari sel epitelium tiub halus dan alveolus di hujung paru-paru. Saraf di kawasan ini sangat sensitif. Walaupun tumor itu sangat kecil, ia akan memberikan rangsangan yang berterusan pada saluran pernafasan. Seolah-olah ada sesuatu yang sentiasa mengganggu di sana. Badan akan coba mengeluarkannya melalui mekanisme pertahanan batuk. Dan pada waktu malam, seperti yang kita sebutkan tadi, kujaan saraf parasimpatetik akan menyebabkan otot licin trakea mengecut, saluran udara menjadi sempit, dan rembesan kelenjar meningkat. Ini akan membuatkan isyarat rangsangan dari lesi menjadi lebih kuat, seterusnya menyebabkan batuk menjadi lebih teruk. Jadi bagaimana untuk membezakannya? Perkara yang paling penting ialah batuk jenis ini biasanya tidak disertai dengan gejala selesema yang lain. Anda tidak demam, hidung tidak tersumbat, tidak berhingus, hanya batuk kering yang tidak dapat dijelaskan untuk tempo yang lama. Statistik menunjukkan bahwa hampir 80% pesakit kanser adenokarsinoma paru-paru pernah mengalami masalah batuk kering yang berpanjangan sebelum didiagnosis. Malah, bagi lebih separuh daripada pesakit, batuk adalah gejala pertama yang membuatkan mereka berjumpa dokter. Oleh itu, untuk sebarang batuk kering yang berterusan lebih dari 3 minggu dan tidak berkesan dengan rawatan biasa, terutamanya yang menjadi lebih teruk pada waktu malam, Anda harus pergi ke hospital untuk membuat X-ray dada atau imbasan CT. Keadaan ketiga, peluh sejuk yang luar biasa dan jantung berdebar.
Apabila berpeluh dan jantung berdebar pada waktu malam, ramai orang akan segera terfikir, adakah ini berkaitan dengan menopause, adakah gula dalam darah rendah, atau adakah kerana mimpi ngeri? Tetapi Anda mungkin tidak terfikir bahwa ini juga boleh menjadi isyarat tersembunyi yang mungkin dihantar oleh kanser adenokarsinoma paru-paru peringkat awal. Peluh jenis ini bukan disebabkan oleh selimut yang terlalu tebal atau cuaca panas, tetapi sejenis peluh sejuk. Selepas bangun, Anda akan merasakan cadar Anda lembab, tetapi badan Anda terasa sedikit sejuk. Pada masa yang sama, ia mungkin disertai dengan debaran jantung yang tidak menentu. Kadang-kadang, Anda mungkin terjaga di tengah malam akibat degupan jantung Anda sendiri. Mengapa begitu? Anda boleh bayangkan sel-sel kanser sebagai pencuri tenaga yang bersembunyi di dalam badan. Dalam proses pertumbuhan dan pembiakan mereka akan menggunakan sejumlah besar nutrien dan tenaga badan kita dan melepaskan beberapa bahan radang yang mengganggu metabolisme normal dan sistem imun kita. Ini bermakna, walaupun Anda sedang tidur, di dalam badan Anda sebenarnya sedang berlaku satu pertempuran tersembunyi dengan sel-sel kanser ini. Pertempuran ini akan mengaktifkan tindak balas kecemasan badan kita, mengganggu sistem saraf otonomi yang bertanggung jawab untuk pengawalan suhu badan. Terutamanya pada waktu awal pagi, metabolisme badan kita berada pada tahap terendah dalam sehari dan keupayaan pengawalan suhu normal juga lebih lemah. Aktiviti sel kanser akan lebih mudah menyebabkan ketidakseimbangan pengawalan ini, seterusnya mencetuskan peluh sejuk dan debaran jantung yang luar biasa. Kunci kepada peluh sejuk dan debaran jantung pada waktu malam ini adalah sifatnya yang tidak dapat dijelaskan dan berterusan. Jika Anda telah menolak faktor-faktor yang jelas seperti persekitaran, tekanan, dan paras gula dalam darah, tetapi gejala ini masih berulang dan mungkin disertai dengan sedikit sesak dada atau batuk yang kita sebutkan tadi, maka Anda perlu mengaitkannya bersama untuk membuat penilaian yang komprehensif. Data menunjukkan bahwa hampir 40% pesakit kanser adenokarsinoma paru-paru pernah mengalami gejala peluh, sejuk, dan debaran jantung pada waktu malam yang tidak dapat dijelaskan dalam tempoh setengah tahun sebelum didiagnosis. Peratusan ini agak tinggi dan cukup untuk menarik perhatian kita. Jangan sekali-kali menganggapnya sebagai tekanan atau badan yang lemah dan mengabaikan bahaya besar yang mungkin tersembunyi di sebaliknya. Selain daripada 3 ketidakselasan malam yang paling tipikal dan biasa di atas, kanser adenokarsinoma paru-paru juga mungkin menunjukkan dirinya melalui beberapa manifestasi abnormal lain semasa tidur. Dengkuran dan sesak nafas semakin teruk semasa tidur. Ramai orang fikir berdengkur bermakna tidur nyenyak. Tetapi jika dengkuran Anda tiba-tiba menjadi tidak teratur, malah berlaku jeda pernafasan yang jelas, Anda perlu berwaspada. Satu kajian pada tahun 2018 menunjukkan bahwa dalam kalangan pesakit kanser paru-paru yang baru didiagnosis, peratusan yang menghidap apnea tidur obstruktif adalah setinggi 49%. Kajian mendapati bahwa hipoksia sekejap-sekejap yang disebabkan oleh apnea tidur akan mencetuskan tindak balas keradangan di seluruh badan dan menekan fungsi imun yang mungkin mewujudkan persekitaran yang baik untuk kejadian dan perkembangan kanser. Sakit tumpul yang berterusan di dada. Jika sel kanser paru-paru telah mengalami metastasis tulang, yaitu ia telah merebak ke tulang, ia boleh menyebabkan sakit tulang. Ciri kesakitan ini adalah sakit tumpul yang berterusan dan akan menjadi lebih teruk pada waktu malam. Menurut Dr. Mohad Rizal, kira-kira 10% hingga 15% pesakit kanser paru-paru akan mengalami gejala metastasis, tulang dan sakit pada waktu malam adalah salah satu ciri tipikalnya. Jika Anda sentiasa merasakan sakit yang samar-samar di lokasi tetap pada tulang dada atau belakang Anda pada waktu malam, Anda juga harus memberi perhatian. Setelah memahami isyarat-isyarat ini, kita perlu lebih faham bahwa kejadian kanser adenokarsinoma paru-paru bukanlah sesuatu yang kebetulan. Selain daripada mendengar suara badan, kita harus lebih proaktif dalam mengelakkan risiko dalam kehidupan kita. Jauhi tembakau. Ini adalah nasihat klise tetapi juga yang paling penting. Sama ada merokok secara aktif atau terhidu asap rokok sekunder dan tertier secara pasif, ia adalah faktor penyebab kanser paru-paru yang paling jelas. Waspadai asap dapur. Bagi wanita yang tidak merokok, asap dapur adalah punca utama yang mencetuskan kanser adenokarsinoma paru-paru. Pastikan untuk menghidupkan hood dapur semasa memasak
dan pastikan dapur mempunyai pengudaraan yang baik. Beri perhatian kepada kualiti udara semasa cuaca jerebu dan pencemaran udara yang teruk, kurangkan aktiviti di luar. Jika perlu, pakai topeng muka yang boleh menapis PM 2.5 dengan berkesan. Ambil berat perlindungan jika kerja Anda memerlukan pendedahan kepada asbestos, habuk, bahan radioaktif, dan sebagainya. Pastikan Anda mengambil langkah perlindungan pekerjaan yang ketat. Pemeriksaan kesehatan berkala bagi golongan berisiko tinggi seperti mereka yang berumur 45 tahun ke atas, mempunyai sejarah merokok yang panjang atau sejarah kanser dalam keluarga, amat disyorkan untuk melakukan pemeriksaan CT spiral dose rendah setahun sekali. Ini adalah kaedah yang paling berkesan untuk mengesan kanser paru-paru peringkat awal pada masa ini. Baiklah, rakan-rakan, kita telah berbincang dengan mendalam mengenai isyarat kanser adenokarsinoma paru-paru pada waktu malam hari ini. Mari kita rumuskan sekali lagi beberapa perkara yang paling penting. Pertama, kita mesti ingat bahwa kanser adenokarsinoma paru-paru tidak berlaku secara tiba-tiba. Badan kita, terutamanya semasa kita tidur, akan memberi kita amaran awal melalui beberapa gejala yang kelihatan kecil. Kedua, sila waspadai 3 penggera merah utama. Rasa sesak dan sakit di dada pada waktu malam yang berulang, batuk kering degil yang berterusan lebih dari 3 minggu, serta flu, sejuk dan debaran jantung pada waktu malam yang tidak dapat dijelaskan. Pada masa yang sama, perhatikan juga isyarat abnormal seperti dengkuran dan sesak nafas yang semakin teruk serta sakit dada yang berterusan. Memahami gejala-gejala ini bukan untuk membuat semua orang hidup dalam ketakutan setiap hari, tetapi untuk membolehkan kita belajar menjaga badan kita dengan lebih saintifik dan rasional. Setiap isyarat abnormal yang ditunjukkan oleh badan bukan untuk kita takuti, tetapi untuk mengingatkan kita supaya memberinya perhatian dan memeriksanya. Banyak tragedi berlaku bukan karena penyakit itu sendiri yang menakutkan, tetapi karena penangguhan dan sikap sambil lewa kita yang terlepas peluang rawatan terbaik. Bukan sahaja kita perlu memberi perhatian kepada keadaan tidur kita sendiri, tetapi juga perlu lebih prihatin terhadap keluarga dan rakan-rakan di sekeliling kita. Jika keadaan yang kita sebutkan hari ini berlaku, ketepikan kebimbangan, saling mengingatkan, dan saling memberi galakan untuk segera ke hospital untuk pemeriksaan. Ingat pengesanan awal, diagnosis awal, dan rawatan awal sentiasa merupakan senjata yang paling kuat dan paling berkesan untuk melawan penyakit. Kesehatan Anda berada di tangan Anda sendiri. Jumpa lagi dalam video seterusnya.